Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amalan mutaqabbala warḍallahu 'anna walidina wa masyayikhina wa mu'allimina wa an awliya'i ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita dah selesai membaca kitab Risalah Al-Adab fi Ilmi Adab Al-Bahsi wal Munazarah yang ditulis oleh Syekh Tashkubri Az-Zadah. Jadi alhamdulillah kita dah dapat mengetahui secara asas dia adalah merupakan kitab yang asas yang mana ditulis untuk dihafal oleh para pelajar supaya dia dapat mengingat perkara-perkara yang paling asas yang kata sebagai basic bagi istilah-istilah tersebut dan bagaimana munazarah itu berlaku. Jadi kalau maksudnya level pertama kita dah lepas. Jadi alhamdulillah dia ada satu, kita dah ada satu gambaran, kita ada tasawur berkenaan dengan ilmu adab al-bahsi wal munazarah ini, dan kita boleh kenal pasti mana bentuk munazarah, apa yang peranan yang dimainkan oleh sa'il dan mu'alil dan kesudahan bagi setiap munazarah tersebut. Jadi insya-Allah malam ni kita akan tumpu kepada aplikasi kepada munazarah tersebut. Jadi saya orang kata apa? Cubalah untuk berkongsi dengan para sahabat, okey, supaya boleh menambah kefahaman kita. Jadi saya dah bagi dekat masing-masing punya WhatsApp bahan kita malam ini, iaitu berkenaan dengan contoh-contoh bagi yang kita jelaskan apa contoh-contoh aplikasi munazarah. Okay, jadi insyaAllah malam ni kita tak ambil masa yang panjang, mungkin dalam setengah jam saja untuk kita melengkapi perbahasan ataupun daurah kitab yang kita bincangkan beberapa hari yang lepas. Okey, boleh tengok situ aplikasi munazarah oleh saya. Okey, pertama yang kita faham adalah yang disebut dalam kitab Syekh adalah al-mu'aradah. Okay, dalam istilah di sini adalah al-man'u, dia menukar istilah tadi sebab kebanyakan al-man'u itu digunakan oleh ulama mutaakhirin daripada kalangan ulama adab al-bahsi wal munazarah. Okey, peranan yang pertama iaitu peranan as-sa'il. Jadi di sini saya hanya letakkan peranan sa'il sebab dia dah termasuk sekali peranan mu'alil dalam perkara tersebut, dalam hal ini. Nanti kalau ada masa nanti kita akan tambah nota ini dan kita akan masukkan dalam kitab yang akan dicetak kelak. Okey, ada siapa nak masuk lagi tak sebelum saya nak bentang? Okey, tak sabar nak Ramadan belakang ni kan. Dia alhamdulillah kita pun janji untuk nak habiskan kitab sebelum Ramadan, dan alhamdulillah malam ni dan sebenarnya kita dah habis dan kita cuma tambah sedikit lagi perbahasan tentang aplikasi kepada munazarah. Okey. Yang pertama, al-man'u ini adalah menuntut dalil ke atas muqaddimah dalil. Okey, jadi bila al-mu'allil mendatangkan dakwaan seperti di sini Okey, al-mu'allil kata dakwaannya Isa adalah Tuhan. Jadi di sini bila dia datangkan statement tanpa menuntut tanpa menjelaskan tentang dalil, maka ada peranan as-sa'il di situ apabila dia menuntut dalil. Jadi di sini kalau mu'allil dia datangkan statement tetapi pada masa sama dia juga datangkan dalil, maka as-sa'il tidak perlulah menuntut lagi dalil sebab dalil telah dikemukakan. Jadi peranan dia bermain pula peranan yang lain. Okey, jadi bila dia kata orang yang pencadang tersebut, dia kata Isa adalah Tuhan. Ini kalau kita berdebat dengan orang-orang Nasrani ataupun orang Kristian Okey, kemudian dalilnya adalah Isa dilahirkan tanpa bapa. Setiap yang diciptakan tanpa bapa maka adalah Tuhan. Okey, di situ ada muqaddimah dalil, disebut sebagai muqaddimah dalil iaitu Isa dilahirkan tanpa bapa dan setiap yang dilahirkan tanpa bapa adalah Tuhan. Itu adalah muqaddimah dalil. Kalau dalam mantik kita sebut muqaddimah sughra dan juga muqaddimah kubra. Okey, kemudian tugas as-sa'il adalah al-man'u di sini, aku amna'u al-kubra, iaitu aku menegah ataupun aku tidak bersetuju, aku menghalang apa-apa jenis bentuk statement pun, walaupun dia bermaksud demikian, bermaksud dia tidak bersetuju dengan statement tersebut, maka itu adalah sebagai al-man'u. Jadi dia kata aku menegah
al-kubra, itu tidak setuju dengan muqaddimah kubra, itu setiap yang dilahirkan tanpa ayah ataupun setiap yang diciptakan. Di sini saya boleh patutnya diciptakan lah. Nanti sebab diciptakan tanpa ayah, tak boleh. Okey, maka adalah Tuhan. Okey, maksud menegah al-kubra adalah, ada minta masuk lagi tak? Okey, maksud menegah al-kubra iaitu setiap ni dilahirkan tanpa ayah adalah Tuhan. Jadi maksud di sini adalah aku tidak menerima dan meminta untuk pihak kamu mendirikan dalil ke atasnya. Al-man'u sama ada ditujukan kepada sughra dalil ataupun kubra dalil, iaitu muqaddimah surah ataupun muqaddimah kubra. Jadi dalam istidlal, sebenarnya setiap mana-mana istidlal pun tidak lari daripada muqaddimah sughra dan kubra dan juga natijah. Sebab itu adalah perkara paling asas dalam pemikiran manusia. Cara manusia berhujah atau cara manusia berfikir. Jadi begitu caranya susunan tersebut. Jadi bukan itu adalah istilah mantik dan sebagainya. Ilmu mantik adalah mensistematikkan pemikiran manusia ataupun kaedah berhujah manusia. Maka dikeluarkan istilah-istilah tersebut, maka disebut sebagai muqaddimah sughra, muqaddimah kubra. Seperti mana kita ada mubtada, khabar, subjek, predikat, itu semuanya diistilahkan. Okey, kemudian an-naqdu iaitu peranan yang kedua dimainkan oleh as-sa'il, iaitu membatalkan dalil musuh dengan mengisbatkan pencanggahan yang terdapat dalam dalil. Okey, sebab tu kita kena bezakan di antara al-man'u dengan an-naqdu. Okey, an-naqdu ni dia membatalkan dalil yang dikemukakan oleh musuh dan kita mengisbatkan pencanggahan yang terdapat dalil tersebut. Jadi kita tengok contoh ya. Contoh, okey, mu'allif kata Isa adalah Tuhan. Dalilnya Isa dilahirkan tanpa bapa. Setiap yang dilahirkan tanpa bapa maka adalah Tuhan. Okey, di sini datangnya peranan as-sa'il dalam bab an-naqdu, iaitu dia kata dalil ini adalah batal kerana perkara yang sama berlaku kepada Nabi Adam. Okey, itu dia jelaskan kebatilan dalil tersebut. Sebab yang tak ada bapa, Nabi Adam juga tidak ada bapa, bahawa dia juga dijadikan tanpa bapa, bahkan tanpa ibu. Maka lazimlah dalil kamu ini yang menyatakan dia Tuhan, sedangkan dia bukan Tuhan. Jadi lazim batal lah, maksudnya lazimlah terbatal dalil kamu ini. Saya tertinggal perkataan terbatal. Terbatal lah dalil ini. Sebab kita menjelaskan kerosakan dalil tersebut. Itu adalah peranan ataupun fungsi sa'il bagi peranan ataupun wazifah tugas yang kedua, iaitu an-naqdu. Okey, jadi an-naqdu di sini adalah mengisbatkan takhalluf ataupun ketidakselarian dalil dalam mana-mana keadaan. Okey, ada masuk ke tak? Okey. Dengar tak? Di Google Meet. Okey, terima kasih. Okey. Kemudian al-mu'aradah. Okey, ini secara umum dulu. Nanti kita akan masuk perincian. Okey, wazifah yang kedua ataupun ketiga, tadi kedua, anak itu ketiga. Yang ketiga adalah mu'aradah, iaitu melawan dalil musuh dengan dalil yang membatalkan dakwaannya. Maksudnya kita datangkan dalil yang lain. Okey. Jadi al-mu'allif kata Isa adalah Tuhan. Kemudian dalilnya Isa dilahirkan tanpa bapa. Setiap yang dilahirkan tanpa bapa maka adalah Tuhan. Okay, jadi as-sa'il ini mengambil peranan sebagai wazifah yang ketiga, iaitu al-mu'aradah. Kita kata Isa adalah hamba Allah, dan dalil dia adalah dia dikandungkan oleh ibunya dan dilahirkan ibunya lah. Maksudnya setiap yang demikian adalah hamba yang diciptakan. Jadi itu adalah dalil kita. Kemudian di sini kita tengok as-sa'il membuat perbandingan dalil mu'allif dengan dalil yang lain, iaitu dibuat muqabalah dalil yang mengisbatkan kebatilan dakwaan mu'allif bahawa Isa adalah Tuhan. Jadi ini adalah perdebatan yang berlaku di antara orang Muslim dengan orang Nasara. Jadi saya tengok kita tidak membanyakkan contoh, kita jadikan satu contoh dan kita boleh applykan dalam bidang ilmu masing-masing. Contoh dalam fiqh, contoh dalam akidah, contoh dalam perkara yang ilmu-ilmu yang lain ya, supaya kita dapat memahami dengan lebih baik. Sebab satu contoh ni kita maksudnya lebih mudah untuk kita nak faham. Okey, jadi itu sahaja tiga-tiga tersebut. Okey, kemudian kita tengok rumusan. Sekiranya meminta dalil ke atas muqaddimah maka adalah al-man'u. Sekiranya, okey, ini rumusan daripada perbahasan ataupun contoh aplikasi tadi dan kita juga dah ulang banyak kali.
Okey, sekiranya membatalkan dalil dengan ketidakterselarian takhalluf, maka itu adalah an-naqdu. Sekiranya membatalkan yang ketiga, rumusan yang ketiga, membatalkan dakwaan dengan mendirikan dalil yang menghasilkan natijah yang bercanggahan dengan dakwaan, maka adalah al-mu'aradah. Okey, ingat betul-betul ni. Sebab mana-mana perbahasan dalam kitab-kitab ilmiah para ulama, inilah yang dikemukakan. Sebab kebanyakan kitab-kitab fiqh muqarrar, fiqh mazhab dan sebagainya, kitab-kitab akidah yang dalam, mereka sebenarnya mengaplikasikan kaedah munazarah, tapi dalam bentuk dengan tanpalah ada majlis. Sebab munazarah ni dia boleh berlaku melalui majlis dan juga melalui penulisan. Maksudnya kitab dia menggunakan uslub faqalah, fa in qala qail, sekiranya berkata orang yang menentang hujah demikian, maka ini adalah jawapan yang kami sediakan. Jadi usul-usul faqalah ni banyak. Wa in qala sa'il, wa in qala mu'allil, ataupun wa in qala macam-macam bentuk ibarat dia, tetapi dia punya konten dia adalah merujuk kepada ketiga-tiga fungsi ini tersebut. Jadi sebab itu kita tengok macam contoh ada sebahagian mazhab ataupun sebahagian ulama dia menolak mazhab-mazhab lain, kan. Jadi kita tengok kalau kita kena pasti, ini dia memainkan peranan sebagai sa'il ke mu'allil. Itu yang pertama sekali. Okey, lepas kita tentukan dia sa'il ke dia mu'allil. Okey, kalau dia sa'il, maka kita tentukan pula, okey, dia memainkan peranan sebagai an-naqdu ke al-mu'aradah ke al-munaqadah ataupun al-man'u yang pertama tadi. Itu sahaja yang kita kata. Sebab bila kita tahu tersebut, kita akan faham ibarah kitab turas dengan lebih baik. Dan kita tahu ini dia munazarah dengan farid ataupun golongan yang bercanggah dengan pandangan mazhab dia, dan dia cuba datangkan bangkangan ataupun dia mendatangkan an-naqdu ataupun al-mu'aradah. Jadi sebab tu ada tiga aspek tersebut, dan kita pastikan kedudukan itu tepat, dan sebab nanti kita akan tahu, kan, mana dalil, mana madlul, mana wajhud dalil, mana muqaddimah dalil. Itu benda-benda yang membantu kita, sangat-sangat membantu. Saya dah terasa dia punya faedah daripada mempelajari ilmu adab al-bahsi munazarah itu. Kitab yang sebelum ini kita baca tak faham, kita jadi faham, kan. Kita jadi lebih faham dan kita lebih tahu, kita boleh tahu apa asal masalah tersebut. Kadang-kadang kita nakal daripada kitab, kita tak tahu pun sebenarnya di sini contoh macam saya selalu sebut lah, sebahagian ulama ada dalam kitab lain dia tak guna kaedah munazarah, jadi dia lebih kepada isbat. Tapi ada kitab yang memang ditentukan untuk membahaskan tentang perbezaan mazhab ini, jadi dia terpaksa menggunakan kitab adab al-munazarah. Malam-malam lagi kitab yang kita kata intisar mazhab, untuk nak menangkan mazhab. Jadi sebab itu ilmu ni sangat membantu. Kalau perempuan dan tuan-puan yang dirahmati Allah SWT boleh memahami dengan baik perbahasan ini, kita boleh apply kan. Jadi sebenarnya ini adalah batu asas. Jadi ada kitab yang lain lagi seperti Risalah Walidah, Rashidah, kemudian Syekh Mustafa Sabri juga ada tulis satu kitab Adabul Bahsi wal Munazarah. Jadi sebab tu kita tengok kitab-kitab Syekh Mustafa Sabri, dia punya kritikan tu terhadap orang yang berbangkang dia ataupun orang yang dia tak setuju, sangat kritikan yang membunuh. Begitu juga dalam kitab-kitab Imam Ghazali, kan. Memang dia mengaplikasikan kaedah-kaedah ini, sebab dia punya kritikan tu solid, tak merapu. Macam Wahabi lah ni, dia kritik sikit, ini tidak bertepatan dengan Quran, ini tidak bertepatan dengan sunnah, ini Nabi tak buat sikit. Itu sahaja modal dia, kan. Jadi kita pun rasa macam buang masa, kan. Lebih baik kita fikir benda-benda lebih besar lagi, kan. Benda-benda yang memang dah diterima oleh ulama beratus-ratus tahun, dan ilmu ni dikembangkan dengan baik, sehingga mereka mengaplikasikan dalam penulisan mereka. Mereka apply mantik, mereka apply adab al-bahsi wal munazarah. Okey, panjang pula kan. Okey, contoh di sini, okey, al-man'um. Okey, ni kita masuk secara detail lah, spesifik. Al-man'u di sini yang tugas yang pertama dimainkan oleh saya. Okey, sekiranya al-mu'allil kata Isa adalah Tuhan, sebab ilmu ni dia dah kalau istilah bahasa Melayu dia dah allegorip kan istilah dia,
memetakan. Dia telah memetakan semua jenis bentuk-bentuk kemungkinan ihtimal hujah ataupun faedah penghujahan yang dibuat. Mana yang mardud, mana yang makbul, mana yang diterima. Macam itu juga mantik. Mantik juga telah memetakan semua pemikiran manusia, daripada syakul awal hingga syakul rabi', daripada bentuk sebarang bentuk kias, daripada kias istiqra' istisna'i dan pemecahan daripada kias-kias tersebut. Kemudian syakal, darab dan semua itu adalah tujuannya untuk memetakan. Ada yang yufidul yakin, ada yang zon, ada yang tidak memberi apa-apa faedah, ada yang tanakut, ada yang bercanggah. Jadi ilmu-ilmu ni dia mengumpul semua. Sebab tu jadi payah sikit, sebab dia mengumpul semua yang betul dan juga tidak betul. Jadi yang peringkat asas ini, penulis dia mendatangkan benda-benda yang betul sahaja. Okey. Di sini muallif kata Isa adalah Tuhan. Muallif ni faham, saya tak terjemah dah. Itu puak yang menjadi dakwah ataupun al-mudda'i, orang yang mendakwa dakwaan. In kunta da'iyan fadalil, in kunta da'iyan fasihah, wa in kunta mudda'iyan fadalil, wa in kunta naqilan fasihah. Okey, Isa adalah Tuhan, kemudian dia diam. Ini bentuk al-man'u yang kita kata tadi. Agak nak check, saya kat Google ni kena tengok selalu. Okey. Kemudian As-Sa'id kata aku menegah dakwaan ini, iaitu aku la aqbalu ataupun dan atlubu dalil. Ini adalah bentuk al-man'u majazi kerana menghalang kepada dakwaan dan bukan kepada muqaddimat dalil. Dia bentuk dia al-majazi sebab dia lebih kepada dakwaan tersebut, sebab dia tak minta ataupun muqaddimah. Okey. Kemudian muallif kata dalil ke atasnya ialah dia diciptakan tanpa bapa. Setiap yang diciptakan tanpa bapa maka dia adalah Tuhan. Jadi As-Sa'id kata aku menghalang al-kubra. Jadi amna' al-kubra ataupun al-kubra. Kubra ni maksudnya muqaddimah kubra lah. Maka ini adalah man'ul hakiki. Ini namakan sebagai man'ul hakiki kerana menghalang kepada salah satu daripada muqaddimah. Boleh berlaku As-Sa'id menegah kedua-dua muqaddimah surah dan juga kubra. Okey, itu baru al-man'u hakiki. Tadi man'u majazi. Okey, muallif kata Isa adalah Tuhan kerana setiap yang diciptakan tanpa bapa maka ada Tuhan. Okey, kemudian kalau ini munazarah Yahudi dengan Nasara, dia kata aku mencegah as-sughra dan mencegah al-kubra. Okey, ini yang kita kata tadi contoh bagi al-man'u kepada muqaddimah sughra dan juga al-man'u pada muqaddimah kubra. Okey, Dr. Munir. Sihat noh, Ramadan Karim. Okey. Kemudian diletakkan dua syarat al-man'u. Kerana Yahudi dia menuduh Maryam dengan zina. Sebab dia tak setuju dengan dalil yang dikemukakan oleh dia kata Isa bukan Tuhan bagi dia, dan Isa pula tidak diciptakan tanpa bapa. Sebab dia kata Isa itu adalah melakukan penzinaan sehingga melahirkan Nabi Isa. Maryam, minta maaf, Maryam. Okey. Maka diletakkan dua syarat bagi al-man'u. Perkara yang ditegah bukanlah badihi jali. Badihi jali ni maksud benda-benda yang asas, benda yang paling basic yang diterima pakai oleh orang yang berakal. Maksudnya benda-benda maklumat yang asas. Contoh 4 adalah genap. Jadi kemudian kalau Umar dia nak menegah demikian, maka adalah mukabarah kerana menegah badihi fitri. Maka tak boleh nak menegah perkara tersebut sebab ia adalah badihi fitri. Ini adalah man'u yang salah lah. Man'u yang tidak diterima. Perkara yang ditegah dan diterima oleh al-mani'. Maksudnya perkara tersebut mestilah ditegah. Itu adalah perkara yang diterima oleh al-mani'. Jadi kalau dia tak terima, bagaimana dia nak menegah perkara tersebut. Okey, kemudian dalam al-man'u kita tengok al-man'u bis sanad ataupun al-man'u mujarrad. Jadi man'u bis sanad ni adalah apa yang disebut oleh mani' dan beriktikad bahawanya ia menguatkan cegahan dia. Maksudnya dia datangkan bukti daripada cegahan dia tersebut. Sebab al-man'u ini terbahagi pada dua, man'u mujarrad iaitu man'u mustanid atau man'u bis sanad. Man'u dengan sandaran ataupun dengan bukti, dengan proof. Okey, al-muallil dia kata contoh kita nak tengok al-man'u dengan al-man'u tanpa sanad. Okey. Sekejap. Okey. Man'u. Okey. Ni man'u dengan sanad lah. Okey. Muallif kata Isa adalah Tuhan. Dalil dia Isa dilahirkan tanpa bapa. Setiap dilahirkan tanpa bapa adalah Tuhan. Jadi Sa'il kata harus bagi As-Sa'il untuk menegah al-kubra sama ada al-man'u mujarrad
ataupun disertakan dengan sanad, iaitu aku menegah al-kubra kemudian dia diam, atau aku menegah al-kubra. Dan bagaimana jika dia adalah manusia? Maka kita petikaikan dia punya hujah tersebut. Maksudnya kita kata tak bolehkah dia jadi manusia? Tak semestinya dia jadi Tuhan. Okey, bagaimana jika dia adalah manusia? Maka ini adalah sanad kerana al-mani' menuntut dalil ke atas kubra, dan beriktikad bahawa pernyataan ini menguatkan tuntutan dalil kerana keadaan Isa adalah manusia menafikan keadaan adalah Tuhan. Disebab itu kita kata sebagai al-man'u bis sanad, iaitu kita kemukakan dia punya ini. Okey, kemudian terdapat 3 bentuk sanad, iaitu sanad limi, sanad qat'i, sanad hali. Okay, sanad limi ini saya tak jelaskan dalam buku kita tempoh hari sebab saya tak mau nak serabutkan perbahasan. Tapi bila kita bincang tentang aplikasi, kita terpaksa masukkan benda ni supaya akan memudahkan kefahaman. Sebab bagi kaedah disiplin ilmu, bila kita belajar kitab asas, kita tidak terhenti pada kitab asas tersebut. Maka kita cari kitab syarah, kitab yang lebih tinggi, kitab yang lebih mutawalat, maksudnya kitab yang lebih panjang. Okey, sanad limi iaitu menunjukkan ke atas harus dan ihtimal, minta maaf kan, ni ihtimal atau kemungkinan. Kita kata lima lam yakun kaza. Macam mana boleh jadi demikian? Kenapa dia tidak menjadi manusia? Kemudian itu sanad limi. Iaitu menunjuk ke atas harus dan perkara yang boleh ihtimal. Sanad qat'i iaitu menunjukkan ke atas al-qata', iaitu ternafi ataupun terputus benda tersebut. Kaifa al-amru kaza, bagaimana keadaan itu, bagaimana dia adalah insan. Maksud kita tukar terus tanakut bagi Tuhan, iaitu bagaimana kalau dia insan. Itu dipanggil sanad al-qat'i. Maka sanad ahli pula yang ketiga menjelaskan punca kesalahan, iaitu laukana amru kaza, bagaimana jika Allah menjadikan sebagai mukjizat kepada orang lain, kepada Nabi Isa tersebut. Allah yajri alaihi al-mukjizat. Itu sanad hali, iaitu kita menjelaskan punca. Dia mengatakan setiap yang lahir tanpa bapa itu adalah Tuhan. Mungkin Allah Ta'ala yajri alaihi al-mukjizat, maksud Allah jalankan ke atas dia mukjizat. Okey, di sini kita rumusan daripada jenis tiga-tiga sanad tadi. Sekiranya meluahkan atau tajwiz ataupun maksud kemungkinan maka dia adalah limi. Dan sekiranya dia meluahkan al-qat'i, maka menjelaskan bentuk kesalahan, maka adalah sanad qat'i. Sekiranya menjelaskan bentuk kesalahan, maka adalah hali. Okey, contoh bagi al-mu'allil, bagi Maliki, dia kata air yang masuk najis dan tidak berubah dengan najis maka adalah bersih. Itu dia kata dakwaan dia. Maka kita Asy'ari, kita Syafi'i ini kita kata aku menegah. Kalau ada okey, aku menegah ataupun amna. Kenapa tidak harus ia menjadi najis? Nampak? Di situ aplikasi bagi man'u bis sanad limi. Kenapa tidak harus ia menjadi najis? Okey. Sebab dia kata tidak najis. Kita kata bis sanad limi, iaitu mengapa dia tidak menjadi najis. Kemudian contoh yang sanad yang seterusnya, ataupun man'u yang kedua yang seterusnya, aku menegah bagaimana dan ia adalah najis. Jadi man'u bis sanad al-qat'i. Jadi kita bagi statement yang kontra. Okey, yang ketiga, aku menegah dan apa yang aku sebut adalah boleh sekiranya air tersebut adalah 2 kolah ataupun lebih. Jadi ini adalah man'u bis sanad al-hali, iaitu kita menjelaskan bentuk kesalahan tersebut. Dan sebab perkara tersebut boleh berlaku. Air sekiranya air cukup 2 kolah ataupun lebih, dan tidak akan bertukar menjadi najis sekiranya ada najis masuk. Okey, jadi 6 pembahagian sanad. Dan sanad iaitu nafsun nakid qadiyah al-mamnu'ah, iaitu kita menggunakan nakid bagi qadiyah yang ditegah. Contoh mu'allil kata Isa adalah Tuhan, dalilnya dia diciptakan tanpa ayah. Setiap yang diciptakan tanpa ayah adalah Tuhan. Jadi kita katakan nafsul qadiyah, nakid nafsul qadiyah dalil itu, iaitu benda yang berlawanan tentang qadiyah yang ditegah. Okey, aku menegah al-kubra bersandarkan dengan memutuskan bahawasanya keadaan Isa bukan Tuhan. Jadi bukan Tuhan itu adalah tanakut bagi dia adalah Tuhan. Maka di sini sanad yang nafs dan ain nakid al-mamnu'ah. Jadi sanad musawi pula, sanad yang contoh kita kata duit ini adalah genap. Jadi Sa'il kata aku menegah ia adalah ganjil. Kenapa ia tidak ganjil? Dakwah adanya genap, nakidnya adalah dan ini bukanlah genap.
Jadi kita jelaskan sanad musawi. Musawi nakid adalah dia adalah genap. Okey. Sanad aqas mutlak iaitu kita merujuk kepada perkara yang lebih khusus. Contoh ini adalah natik. Dalilnya ia adalah insan. Setiap insan adalah natik. Jadi kita datangkan benda yang lebih khusus, iaitu aku menegah as-sughra kerana tidak harus ianya kuda. Kerana tidak harus ianya kuda. Nisbah mantiqiyah di antara bukan insan dan kuda adalah umum wal khusus mutlak. Okey, sebab bukan insan ni haiwan lah. Kan? Sebab haiwan ni termasuknya adalah farsun, kuda. Kerana keduanya berhimpun pada kuda kerana ia bukan insan dan ia adalah kuda. Okey, kemudian sanad a'am mutlak. Contoh mu'alil kata serangga bukanlah burung. Dan aku menegah bagaimana jika dia haiwan. Ini kita sanad dengan benda yang lebih umum. Sebab haiwan ni menghimpunkan di antara serangga dan juga burung. Okey, jawapan serangga bukan burung, nakidnya khafas. Serangga lah adalah burung. Sanad di sini adalah khafas adalah haiwan. Nisbah antara haiwan dan burung adalah umum wal khusus mutlak. Okey, sanad amil wajih ni saya tak jumpa dia punya contoh dia. Jadi maksudnya ini dalam kaedah mantik juga yang kita belajar. Umum dan khusus daripada sudut wajah. Contoh di antara orang Teluk dengan orang Arab. Kita semua orang Arab itu adalah orang Teluk. Sebahagian orang Arab itu adalah orang Teluk, ataupun kita kata sebahagian orang ataupun kita kata sebahagian orang Arab itu adalah orang Khaliji, orang Teluk, ataupun sebahagian orang Qatar. Dia ada tiga benda: Arab, orang Qatar dan juga Khaliji. Jadi apa yang menghimpunkan di antara Qatar dengan orang Arab, iaitu orang Islam, orang Islam. Okey, apa yang menghimpunkan orang Qatar dengan orang Arab, iaitu dari sudut a'am minal wajhin, iaitu mereka ini adalah orang Muslim. Okey. Aku menegah yang ketiga, sanad mubayyinan, iaitu sanad yang bercanggah. Iaitu kita jelaskan. Contoh mu'alif kata juz anggur bukanlah arak. Sa'id kata aku menegah apa yang kamu sebut. Boleh sekiranya ia adalah juz cuka. Dakwaan ini bukan arak dan lawannya ini arak, dan sanad ini cuka. Nisbah antara sanad dan nakid adalah tabayun, kerana arak dan cuka adalah perkara yang berlainan. Okey, itu habis bab al-man'u. Kemudian kita masuk kepada peranan yang kedua, iaitu an-naqdu. Okey, an-naqdu ni merujuk kepada membatalkan ad-dalil dengan menisbatkan percanggahan, iaitu wujud dalil tapi tidak wujud madlul. An-naqdu adalah menumpukan kepada dalil musuh dan membatalnya. Okey, dalam naqdu ni kita tumpu kepada dalil, bukan dakwaan. Dia adalah dalil. Okey. Naqdu terbagi kepada dua, masyhur dan maksud. Masyhur tu iaitu mengkritik dalil musuh tanpa meninggalkan sesuatu. Contoh, muallif kata ayat ini menunjukkan kepada hukum wajib. Dalilnya ayat ini adalah al-amru. Setiap al-amru menunjukkan ke atas wajib. Jadi Sa'il sini bila dia letakkan naqdu, iaitu naqdu yang masyhur, dalil ini tertolak kerana ayat fakatibuhum in alimtum fihim khair. Ini juga adalah amal tetapi tidak wajib. Okey, maka ini dinamakan sebagai naqdu masyhur kerana nakid tidak meninggalkan ibarat yang daripada ibarat dalil, iaitu mendatangkan dalil seperti disebut oleh musuh. Sebab dia datangkan dalil yang lain. Dia tak sentuh pun dalil yang disebut oleh mu'alif tersebut. Maka di sini kita namakan dalil seperti disebut. Okey, namakan dalil ke atas naqdu syahid, iaitu surah bentuk ni apa. Okey, maksud pula naqdu maksud iaitu dia mengkritik dalil musuh dan meninggalkan sesuatu, iaitu menentukan. Contoh mu'alif kata ayat ini menunjukkan hukum wajib. Okey, dan ini tentang ayat ayat menulis hutang. Khilaf di antara ulama wajib ataupun sunat. Okey, dalilnya ayat ini adalah al-amru secara mutlak. Okey, dalil kamu adalah manqut, kita kata bercanggah. Saya kata dengan firman Allah fakatibu, kerana fi'il amal yang tidak menunjukkan ke atas hukum wajib. Jadi kita mengkritik, mendatangkan dalil, kita mengkritik dalil dia. Sebab dia kata amru itu membawa kepada mutlak. Sebab bukan semua fi'il amal membawa kepada membawa kepada wajib. Okey. Kemudian misal bagi nak ketemu masuk meninggalkan sebahagian sikit. Okey. Al-mu'aradah, peranan yang terakhir yang dimainkan oleh As-Sa'id.
Iaitu mu'aradah apa? Keadaannya kita terang dah, dia membandingkan ataupun menilai dalil musuh dengan dalil yang membatalkan perkara yang didakwanya. Maksud menjelaskan takhaluf. Mu'aradah adalah menumpukan kepada isu yang sama yang dibuktikan. Manakala an-naqdu adalah bukan dalil kepada dalil. Mu'aradah adalah mengkritik madlul. Jadi kalau kita boleh bezakan tersebut. Okey. Berdasarkan kepada definisi mu'aradah, maka terdapat 3 rukun asas bagi mu'aradah. Pertama, apabila mu'alim mengemukakan dalil perkara yang didakwa, mesti dia kena kemukakan dalil tersebut. Kalau dia tak kemuka, kita tak boleh nak muqabalah dalil dengan dalil. Asail membandingkan dalil mu'alim dengan dalil yang lain. Barulah dia datangkan dalil, dan mu'alim datangkan dalil, kemudian sa'il datangkan dalil dia. Okey, natijah dari sa'il adalah bercanggah dengan perkara yang didakwa oleh mu'alim. Okey, itu memang benda yang maklum lah. So, mesti natijah yang berlainan. Kalau tidak, buat pada bermunazarah. Okey, al-mu'aradah sama ada menuju kepada asal dakwah, maka dinamakan mu'aradah pada dakwah ataupun dalil. Okey, ataupun mu'aradah yang menunjukkan kepada muqaddimah dalil, maka dinamakan sebagai mu'aradah fi muqaddimah ataupun pada ilah. Contoh okey, mu'aradah contoh, Isa adalah Tuhan. Mu'allim kata dalilnya adalah dia diciptakan tanpa ayah. Setiap dia diciptakan tanpa ayah, maka dia adalah Tuhan. Maka saya di sini menjalankan wazifah dia sebagai sa'id, iaitu mu'aradah. Kita kata Isa adalah hamba Allah, dan dalilnya dia dikandungkan, dilahirkan oleh ibunya. Setiap yang demikian adalah hamba Allah. Jadi al-mu'aradah adalah menghalang kepada asal dakwah. As-sa'il membandingkan dalil mu'allim dengan dalil yang lain yang menghasilkan latihan yang bercanggah. Natijah ni bukan latihan, natijah yang bercanggah dengan dakwaan mu'allim. Dakwah mu'allim adalah Isa Tuhan, maka dakwah sa'id adalah hamba Allah. Kedua-dua statement ini adalah bercanggah. Okay, itu peranan mu'aradah. Okay, mu'aradah yang merujuk kepada muqaddimah dalil dengan mu'aradah yang merujuk pada ilah. Contoh, dia kata Isa adalah Tuhan, dalilnya dia diciptakan tanpa bapa. Setiap yang diciptakan tanpa bapa adalah Tuhan. Okay, itulah dalil mereka. Okay, kemudian as-sa'il kata, aku menghalang muqaddimah kubra, dalilnya setiap yang diciptakan tanpa bapa telah melanggar hukum adat. Setiap yang melanggar hukum adat adalah Tuhan. Maksudnya orang yang melakukan amrul khariqul i'adah di Isa itu adalah Tuhan, bukan Isa itu. Jadi depa faham Isa itu. Jadi kita muqabalahkan dalil kita dengan dalil mereka dan menunjukkan takhaluf dalil mereka dengan apa yang didakwa. Okey. Contoh kemudian pembahagian ni bil qalb, bil misal, bil qaid. Itu pembahasan kita tak sempat siap lah. Nanti kalau boleh boleh baca sendiri. Okey. Itu habis tentang ketiga-tiga peranan tersebut dan setiap contoh bagaimana, walaupun contoh yang sama tetapi dia punya angle yang berlainan tersebut yang kita perlu mahir supaya kita tahu mana. Begitu juga dalam mantik, kalau kita faham tentang kias. Kalau kita ulama ni depa punya terlalu mahir dengan ilmu tersebut, depa tak jelas kan ini adalah kias hamli, ini adalah kias ikhtirani. Tapi orang yang mahir, orang yang alim, kalau kita pepatah Melayu, sekilas ikan di air, dalam air sudah tahu jantan betinanya. Jadi begitu dakbul ulama ataupun kita kata peribadi ulama ataupun jati diri ulama, depa ni bila tengok munazarah ni dia tahu, oh ini wazifah. Macam tu mantik, selain dia tengok bentuk kias yang dikemukakan, ini adalah kias istisnai, ini adalah kias ikhtirani, ini syaklul awal, ini syaklul sani. Ulama dia tak sebut dalam buku dia sebab dia dah mahir, dan dia pun husnuzan orang yang akan baca kitab dia adalah orang yang mahir tentang ilmu alat. Sebab sebahagian lagi yang expert lagi, kita yang tinggi yang payah. Sebab apa? Sebab lagi banyak hazaf dalam kias tu. Dia hazaf muqaddimah sughra, dia hazaf natijah, dia tinggal muqaddimah kubra saja. Kita yang kena hadirkan muqaddimah tersebut. Itu kita kata sebagai kitab-kitab yang payah. Sebab kitab yang tinggi-tinggi ni dia macam sifir, macam apa, formula algebra, X kuasa 2 apa semua tu. Jenis-jenis tu yang perlu kepada penafsiran dan juga penghayatan kepada apa yang ditulis tersebut. Jadi ilmu-ilmu alat inilah yang membantu kita untuk memahami penulisan para ulama. Okey, ada soalan tak setakat tu? Itu saja saya punya pembentangan untuk aplikasi munazarah. Okey, ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan
apa yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri secara ta'aduban. Jadi saya bersyukur berterima kasihlah kepada semua peserta yang sudi hadir ataupun sudi beri komitmen dan meluangkan sedikit masa dan juga tenaga dan juga wang ringgit untuk join kelas ini. Jadi insya-Allah kita akan buka promosi pengajian kita yang baru, iaitu Falsafah Ilmu Kalam pada bulan puasa ini selama 10 kali. Harga pun lebih kurang je, insya-Allah. Saya tak cah mahal, sebab kita tahu pelajar-pelajar, kita target pelajar dan kita tahu pelajar juga bukan semua mampu. Tapi kalau ada siapa-siapa yang nak menajar pada mana-mana pelajar, boleh kita akan bantu benda tersebut. Di infak bulan Ramadan ni lebih pahala dan lebih besar, sebab infak ni kita tengok macam-macam sekarang ni. Infak sudut bantu orang beli beras, tapi infak orang mengaji juga adalah merupakan satu benda yang sangat besar. Jadi mudah-mudahan kita bertemu kembali pada masa dan juga masa akan datang, pada pertemuan ataupun kitab yang lain, ataupun insya-Allah saya akan meneruskan pengajian adab al-bahsi wal munazarah ni dengan kitab yang lebih tinggi sedikit daripada kitab matan ini, yang akan lebih memberi kefahaman tentang ilmu adab al-bahsi wal munazarah. Jadi kita applykan ilmu ni pada bidang-bidang kita. Dan kalau tuan-tuan dan puan cuba nak praktik ilmu ni, cuba buka kitab-kitab turus. Kitab majmu', kita akidah yang lebih tinggi, tahafuz falasifah, kitab al-irsyad, kita al-mawaqif, maqasid dan sebagainya, maka tuan-tuan akan perasan benda-benda ni dan akan mudah kefahaman kita. Jadi ini antara ilmu yang tidak ditinggalkan oleh para ulama. Ilmu ni memang tak tinggal, dia ilmu mantiq, ilmu sufi, ilmu adab al-bahsi wal munazarah, seperti mana ilmu nahwu, ilmu lughah dan sebagainya. Jadi wallahu taala alam. Setakat itu dulu untuk malam ni. Kita berjumpa lagi. CJ boleh download, boleh tulis nama sendiri, dan kita akan hantar melalui email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.